tambah I tambah negatif J mesti berada dalam I. So 1 dan 2 tu syarat untuk sub gelanggang, dan syarat yang ketiga tu special untuk unggulan. Kalau gelanggang sekadar A dan B dalam I, hasil darab A, B dalam I. Tapi untuk unggulan, I daratkan dengan sebarang unsur R, dan sebarang unsur R didaratkan dengan I mesti berada dalam I. So itu adalah untuk kita tunjukkan unggulan bagi suatu unggulan bagi suatu gelanggang. Jadi kita boleh gunakan teorem 15.1 lah dia, sebab dia adalah sub gelanggang. Kita kena tunjukkan ketiga-tiga perkara tersebut dan gunakan takrif 17.1 lah untuk maksud unggulan tersebut. So apakah contoh unggulan? Contoh unggulan adalah NZ. So integer gandaan N. Dia adalah satu unggulan bagi Z. Kita telah tunjukkan yang NZ adalah suatu sub gelanggang bagi Z. Jadi kita tunjukkanlah tiga perkara. Yang pertama sifar. Sifar adalah gandaan N. Jadi sifar berada dalam NZ. Hasil tambah I dan J dalam NZ. Kita nak tunjukkan yang hasil tambah I tambahkan negatif J juga berada dalam NZ. Jadi apa maksud I berada dalam NZ? I mestilah gandaan N. Dan J juga gandaan N. Jadi I sama dengan NU untuk suatu U dan J sama dengan NV untuk suatu V. Jadi apa dia hasil tambah I tambah negatif J? Kita dapat NU tambahkan dengan negatif NV dan kita just manipulate dan kita boleh tunjukkan dia juga adalah gandaan N. So dia berada dalam NZ. Dan untuk syarat yang ketiga, kita pilih I dalam NZ dan R dalam gelanggang Z, gelanggang R tu. Dan kita lihat hasil darab IR. Itu maksud I berada dalam NZ. Kita nak tunjukkan yang IR, so gantikan sajalah I itu NU, R dia juga adalah gandaan N, jadi dia berada dalam NZ. Dan sama juga untuk RI sebab ini gelanggang kali tukar tertib, so boleh tukar tertib sajalah. Dia juga adalah gandaan N. So NZ ini adalah suatu unggulan bagi Z. Contoh unggulan yang kedua adalah polinomial fx yang I itu adalah set polinomial dengan perkali nyata yang syarat dia f sifar dipetakan kepada sifar. So ini adalah suatu unggulan bagi polinomial perkali nyata. Jadi kita kena tunjukkan juga tiga perkara. Yang pertama adakah sifar berada dalam set I itu. Sifar, kerana polinomial sifar, ya semua pasukan dia sifar lah. Dia memenuhi syarat F sifar sama dengan sifar. Jadi dia berada dalam I. Kalau F dan G berada dalam I, kita nak tunjukkan yang Fx tambahkan dengan negatif Gx juga berada dalam I. Apa maksud Fx berada dalam I? Fx berada dalam I maksud dia F sifar sama dengan sifar dan G sifar pun sama dengan sifar. Itu maksud F dan G berada dalam I. Kita nak tunjukkan yang Fx tambah negatif Gx berada dalam I. Maksud dia kita kena tunjukkan F tambah negatif G dinilaikan dekat sifar juga berada dalam I. Jadi F tambahkan negatif G sifar sama dengan F sifar tambah tolak negatif G sifar dan sama dengan sifar. So dia berada dalam I. Dan kemudian kita ambil suatu unsur dalam I, katakan Fx, dan suatu unsur dalam Rx. So unsur dalam gelanggang Rx katakan Hx. So kita nak tunjukkan yang Fh juga dalam I dan
HF juga berada dalam I. Jadi itu maksud F berada dalam I, F sifar berada sama dengan sifar. Dan kita nak tunjukkan sekarang FH sifar. Yang ini kita nak tunjukkan. FH dinilaikan dekat X, mesti berada dalam I. Jadi kita tunjukkanlah FH sifar. So dia sama dengan sifar. Dan HF sifar juga kita boleh tunjukkan. Dia juga adalah sama dengan sifar. So dia penuhi ketiga-tiga syarat ini, jadi I adalah unggulan bagi polinomial Rx. Contoh unggulan lain adalah gelanggang R itu sendiri adalah unggulan sebab daripada takrif dipenuhi ketiga-tiga syarat, dan set tunggal sifar juga adalah unggulan bagi R. Bagaimana pula dengan Z, subset bagi Q? Kita tahu Q adalah gelanggang dan Z adalah subgelanggang bagi Q, dan kita boleh tunjukkan adakah Z subgelanggang bagi Q? Sifar. Sifar of course lah berada dalam Z. Hasil tambah juga berada dalam Z. Dan hasil darab, kalau dua unsur dalam Z, kita darabkan IJ berada dalam Z. Tetapi Z bukan unggulan bagi Q. Kenapa? Itu ke atas tu, tiga syarat ke atas tu untuk tunjukkan yang Z itu adalah subgelanggang bagi Q. Dia penuhi ketiga-tiga syarat. Tapi untuk unggulan, kita perlu tukarkan syarat yang ketiga ini. Untuk syarat yang ketiga ni, kita kena tunjukkan jika I dalam Z dan R dalam Q, adakah I darab Q tu, I darab R tu berada dalam Z juga. So dia tidak penuhi syarat tu. Jadi misalnya kalau kita ambil Z sama dengan 3, Q sama dengan 1/5, so hasil darab 3 darab 1/5 bukan integer. Jadi dia tidak berada dalam Z, jadi Z bukan unggulan bagi Q. So Z hanyalah sekadar subgelanggang bagi Q. Okey, teorem yang seterusnya, jika so teorem ini menunjukkan bahawa jika unggulan I itu mengandungi suatu unit, so jika ada suatu unsur dalam I yang mempunyai songsangan, maka unggulan tersebut mestilah keseluruhan gelanggang tersebut. So ini satu sifat yang sangat special. Jadi kalau I mengandungi suatu unit, maka I itu akan jadi keseluruhan gelanggang R itu. Okey, jadi bagaimana kita nak tunjukkan yang I sama dengan R? So memadailah kita sekadar tunjuk R adalah subset kepada I. Sebab kita tahu I ini memanglah subset kepada R. Jadi yang tinggal hanyalah kita tunjukkan yang R itu adalah subset kepada I. Okey, so kita gunakan hipotesis kita. Unggulan I mengandungi suatu unit. Jadi kita andaikanlah ada satu unit berada dalam I. So andaikan U adalah unit dalam I. Jadi maksud unit, songsangan bagi U wujud, jadi songsangan U negative 1 tu ada, songsangan U negative 1 wujud. Jadi kita perlu tunjukkan yang R itu adalah subset kepada I. So sebab kita tahu dah yang memang confirm sebab memang kita tahu yang I ni memang sudah pasti adalah subset kepada R. Jadi untuk kita tunjukkan yang I sama dengan R ini, memadailah kita tunjukkan R subset kepada I. So sebab yang ni memang dah confirm. Okey, jadi kita tunjukkan yang R subset kepada I. Jadi macam mana kita nak tunjukkan yang R ini subset kepada I? Kita kena tunjukkan jika R kecil belong to R, kita kena tunjukkan yang R ini juga berada dalam I.
Ini yang kita nak tunjukkanlah apa maksud R itu adalah subset kepada I. Okey, so kita andaikan A belong to R. Jadi kita nak tunjukkan yang A juga berada dalam I. Okey, jadi andaikan A sama berada dalam R, maka kita boleh tulis A sama dengan A darab U minus 1. Sebab U unit dan U minus 1 wujud. So kita boleh tuliskan A sama dengan A, U minus 1. Dan kita tahu U minus 1 berada dalam I daripada takrif 17.1.3 ya. Sebab takrif 17.1.3 takrif unggulan ya. Jadi U minus 1 pun berada dalam I. Dan A adalah unsur dalam R. Jadi bila kita darabkan ya, kita darabkan unsur dalam R dengan unsur dalam I, sebab I adalah unggulan, maka hasil darab tu berada dalam I ya. Dia berada dalam I daripada takrif 17.13 ya. Okey, jadi kita dah tunjukkan yang A berada dalam I, maksud dia R adalah subset kepada I ya. Jadi kita simpulkan I sama dengan R. So lanjutan daripada itu, kalau F adalah medan, unggulan bagi F hanyalah F dan juga sifar, set sifar. Kenapa? Kerana medan semua unsur adalah unit ya. Jadi apabila unit, jadi daripada teorem, jadi maksud dia akan jadi keseluruhan ya. Sebab andaikan I satu unggulan bagi F ya. Jadi kalau I sama dengan sifar, tak adalah apa lagi yang kita nak tunjukkan ya. Memang dah terbuktilah yang itu adalah unggulan. Dan jika I bukan vektor bukan set tunggal sifar, maka ada satu unsur A dalam F dan songsangan dia wujud kerana F adalah medan, dan kemudian kita applykan teorem 17.2 ya. Okey, teorem yang seterusnya, kalau kita ada dua unggulan I dengan J, hasil tambah ya, I tambah J, yang bentuk unsur dia adalah unsur-unsur dalam I, kita tambahkan dengan unsur-unsur dalam J untuk semua I dan J. Hasil tambah dua unggulan juga adalah unggulan ya. Ini maksud teorem 17.3 lah. Hasil tambah dua unggulan adalah unggulan. Okey, yang pertama kita boleh perhatikan yang I dan J adalah subkumpulan normal ya. Daripada takrif lah, sebab subkumpulan normal dengan unggulan ni dia sepadan ya untuk operasi tambah. Okey, jadi daripada teorem 8.5 ya, kita dah tunjukkan hasil I, kalau I dan J subkumpulan normal, I star J pun subkumpulan normal ya. Jadi star dia kan tambah dari teorem 8.5, I tambah J pun adalah subkumpulan normal bagi R. Jadi kita sekadar tunjuk yang syarat 3 sahaja ya. Sebab dia adalah subkumpulan ataupun subgelanggang. Jadi sekadar kita tunjukkan syarat yang ketiga sajalah dipenuhi. Iaitu kita ambil satu unsur dalam I tambah J dan kita darabkan dengan unsur dalam R, mesti berada dalam set I tambah J ya. Okey, so kita andaikan unsur dalam I tambah J, unsur dalam I tambah J adalah I kecil tambah J kecil. Itu bentuk unsur dalam set I tambah J. Dan kita ambil satu unsur R dan kita darabkan di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan R. Jadi R I tambah J sebab dia kali agihan ya. Kita gunakan hukum taburan, takrif gelanggang. So takrif 14.13, so sama dengan Ri tambah Rj. Kemudian kita tahu yang I unggulan, jadi Ri berada dalam I. Dan J unggulan, jadi Rj juga berada dalam J. Jadi hasil tambah unsur dalam I, tambahkan dengan hasil unsur dalam J akan berada dalam set besar I tambah
J. Begitu juga untuk hasil darat di sebelah kiri. Kita boleh tunjukkan yang sama juga. So dia berada dalam I tambah J. Jadi ini adalah unggulan. Hasil tambah 2 unggulan juga adalah unggulan. Kita lihat contoh. Kita lihat unggulan 4Z dan unggulan 6Z. So kita andaikan yang A unsur dalam hasil tambah gelanggang 4Z dengan 6Z. Jadi apa maksud dia? Maksud dia A itu mestilah boleh ditulis sebagai satu unsur dalam 4Z ditambahkan dengan satu unsur dalam 6Z. Jadi A sama dengan satu unsur dalam 4Z, katakan 4U, dan tambahkan dengan satu unsur dalam 6Z. So tambahkan dengan 6V bagi satu integer U dan V. Okey, jadi kita boleh simplify 4U tambah 6V itu jadikan 2 tambahkan dengan 2U tambah 3V. Dan kita tahu yang 2U tambahkan dengan 3V adalah integer sebab U dan V integer. Jadi maksud kat sini A juga berada dalam 2Z. So dia adalah dalam unsur 2Z. Jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini adalah A berada dalam 4Z tambah 6Z, maka A berada dalam 2Z. Jadi kesimpulan dia adalah 4Z tambah 6Z adalah subset kepada 2Z. Sebab kita dah tunjukkan yang jika A berada dalam 4Z tambah 6Z, maka A berada dalam 2Z. So ini adalah kesimpulan dia. 4Z tambah 6Z adalah subset kepada 2Z. Adakah 2Z itu subset kepada 4Z tambah 6Z? So kita nak tengok sekarang, adakah 2Z ini subset kepada, kita nak tanyalah persoalan kat sini adakah dia subset kepada 4Z tambahkan dengan 6Z. Kita nak tunjukkan kat situ. So kita andaikan kita andaikan B berada dalam 2Z. Jadi maksud dia B adalah gandaan 2. So B sama dengan 2W untuk 1W. Okey. Dan kita boleh tuliskan 2W itu menjadi 4 tambah negatif W tambah 6W. Dan ini 4 negatif W itu berada dalam 4Z dan 6W berada dalam 6Z ni. Jadi kita dapat tunjukkan yang 2Z juga adalah subset kepada 4Z tambah 6Z. Okey, jadi kesimpulan dia dekat sini, contoh 17.5 ini menunjukkan bahawa 4Z tambah 6Z adalah unggulan 2Z. Okey, tiara yang seterusnya. Bagaimana pula dengan hasil darab? Tadi hasil tambah 2 unggulan. Hasil darab 2 unggulan juga adalah unggulan. Dalam teorem 17.4 ni, hasil darab 2 unggulan juga adalah unggulan. 17.3 tadi hasil tambah unggulan. Sekarang hasil darab 2 unggulan juga adalah unggulan. Jadi apakah bentuk unsur hasil darab? Unsur hasil darab ni bentuk dia adalah hasil tambah hasil darab kedua-dua unsur I dengan J. So ini adalah kita takrikan hasil darab 2 unggulan I1J1 tambahkan dengan I2J2 dan seterusnya. Untuk semua I dalam I1, semua unsur dalam I dan J unsur dalam J. So untuk tunjukkan unggulan sama juga syarat tadi, kita tunjukkan 3 perkara. So yang pertama, adakah sifar berada dalam hasil darab IJ? Kita boleh tuliskan sifar sama dengan sifar darab sifar.
Jadi yang pertama ni sebab kita tahu I adalah unggulan, ni sifar dalam I. Dan yang kedua sebab dia unggulan, so sifar juga dalam J. Jadi simpulkan yang sifar ini berada dalam unggulan, hasil darab unggulan IJ. So terbukti untuk yang pertama dipenuhi. Yang kedua, sepatutnya step by step lah ya. So untuk yang kedua kita ambil dua unsur dalam I dan J. So ambilkan satu unsur yang pertama dalam I darab J, iaitu katakan I1J1 tambah ini unsur yang pertama dalam I darab J. Ini unsur yang kedua. Sekarang kita nak tunjukkan yang hasil darab ni, hasil darab dua unggulan ini, adakah dia juga kita nak tunjukkan apa? Kita nak tunjukkan kalau X dan Y berada dalam I darab J, kita nak tunjukkan X ditambahkan dengan negatif Y juga berada dalam I darab J. Ini kita nak tunjukkan. So kita andaikan X ni, yang ni X, yang ni adalah Y. Okey, so sekarang andaikan X dan Y berada dalam IJ. Sekarang kita nak tunjukkan yang X tambah negatif Y. So ini adalah X ditambahkan dengan negatif Y. So X tambah negatif Y, so kita manipulate lah semua hasil tambah ni. So akan dapat I1J1 sampai IMJM tambahkan dengan negatif IM plus 1, JM plus 1 dan seterusnya ya. So ini juga masih lagi berbentuk hasil tambah unsur-unsur dalam I darab J ya. So dia juga berada dalam I darab J ya. So dia penuhi syarat yang kedua ini. Yang ketiga, kita ambil satu unsur R dan satu unsur dalam IJ dan kita lakukan operasi darab. R didarabkan dengan unsur ni. Jadi juga kita boleh tunjukkan ya. So sama dengan R I1J1 tambahkan dengan R I2J2 ya, sebab dikali taburan. Dan kemudian kita boleh tunjukkan yang I1 tu berada dalam I ya, kerana I adalah unggulan. Jadi hasil darab I dengan J berada dalam IJ ya. Dia kerana I itu unggulan dan J juga adalah unggulan. So sama juga untuk yang di sebelah kanan, dia juga berada dalam I darab J. Okey, jadi kita dah lihat dua bentuk unggulan ya, iaitu hasil tambah dua unggulan adalah unggulan dan hasil darab dua unggulan juga adalah unggulan. Seterusnya adalah kita nak melihat satu lagi takrif, iaitu unggulan prinsipal. So apakah itu unggulan prinsipal? Jika kita ada satu gelanggang R kali suka tertib dengan keunitan 1 dan kita takrifkan set A yang di bracket A itu, unsur-unsurnya adalah berbentuk R darab A ya. So semua unsur dalam R tu kita darabkan dengan A di sebelah kiri. Samalah kita darabkan sebelah kanan pun sama sebab dia kali suka tertib. Dan set ini kita namakan sebagai unggulan prinsipal. So kalau dalam kumpulan dahulu kita gunakan yang, kalau kita recall balik dalam kumpulan adalah subkumpulan yang dijana oleh X ya. Subkumpulan dijana oleh X ya. Iaitu yang kita lihat dalam kumpulan dahulu. Jadi kalau dalam gelanggang ini kita namakan sebagai unggulan prinsipal dijana oleh A.
untuk gelanggang. Kalau dalam kumpulan, subkumpulan dijana oleh X kat sini. Apakah contoh unggulan prinsipal? Contoh unggulan prinsipal adalah NZ ni, sebab itu dijana oleh N ni. Itu unggulan prinsipal. Semua nombor gandaan N. So maksudnya N darab 1, N darab 2, N darab 1 dan seterusnya lah. Jadi semua itu adalah gandaan N. So ini adalah contoh unggulan prinsipal. Contoh yang seterusnya adalah yang unggulan yang kedua yang kita lihat tadi untuk polinomial tadi ya. Set polinomial yang dipetakan pada sifat dan yang sifat dipetakan pada sifat juga adalah unggulan prinsipal Jadi kita boleh tunjukkan yang semua set polinomial yang sifat dipetakan pada sifat itu dijana oleh X Okey, so yang pertama kita nak tunjukkan yang I itu sama dengan unggulan prinsipal dijana oleh X. Jadi kita kena tunjukkan dua perkara lah. Yang pertama, unggulan prinsipal ini subset kepada I, dan yang kedua, I adalah subset kepada unggulan prinsipal. Okey, so kita kena tunjukkan dua perkara. So yang pertama nak tunjukkan yang unggulan prinsipal dijana oleh X itu adalah subset kepada I. So andaikan dahulu Gx itu adalah polinomial yang dijana oleh X. Apa maksud Gx itu berada dalam unggulan prinsipal dijana oleh X? Maksud dia, kita boleh cari satu unsur dalam R. Jadi ada satu polinomial Rx dalam Rx yang Gx itu sama dengan unsur dalam R didaratkan dengan unsur X inilah. Ya, Rx didaratkan dengan X. Jadi kita nak tunjukkan yang Gx itu adalah, kita nak tunjukkan matlamat kita, apa yang kita nak tunjukkan, kita want to show that Gx ini adalah berada dalam I. Yang ni yang kita nak tunjukkan, yang Gx berada dalam I. Maksud dia kita kena tunjukkan apa? Kita kena tunjukkan yang sifar dipetakan kepada sifar. Ini matlamat kita lah, nak tunjukkan yang sifar dipetakan kepada sifar. Okey, so Gx sama dengan Rx darab X, jadi of course lah G sifar akan sama dengan sifar. So kita boleh tunjukkan lah, nak tunjukkan yang Dx berada dalam I. So tunjukkanlah G sifar. So G sifar sama dengan R sifar darab sifar, so sama dengan sifar. So dah terbukti lah yang unggulan prinsipal I adalah subset kepada I. Okey, ini yang kedua. Kita nak tunjukkan yang I adalah subset kepada unggulan prinsipal yang dijana oleh X. Okey, andaikan Gx berada dalam I. Apa maksud Gx berada dalam I? G sifar sama dengan sifar. Apa yang kita nak tunjukkan? Nak tunjukkan yang Gx berada dalam, apa kita nak tunjukkan? Kita nak tunjukkan yang Gx adalah berada dalam unggulan prinsipal yang dijana oleh X. Maksud dia, kita kena tunjukkan yang Gx ini sama dengan suatu unsur. Yang pertama ini dalam polinomial Rx dan yang kedua didaratkan dengan X. So kita nak carilah apakah satu polinomial yang berada dalam Rx ini. Okey, itu yang kita nak tunjukkan. Yang Gx itu berada dalam unggulan prinsipal dijana oleh X. Okey, ini maksud apa maksud G sifar sama dengan sifar. So Gx itu adalah satu polinomial. So katakan Gx itu adalah A1x tambah A2x2 tambah A3x3 tambahlah sampai AN xn. Kenapa tak ada A sifar kat sini? Sepatutnya ada A sifar ditambahkan dengan A1 tambah A2 itulah, tapi sebab G sifar sama dengan sifar, so yang ini mestilah sifar lah. Otherwise tak boleh
tak akan dapat. Kalau A sifar tak sama dengan sifar, dia tak penuhilah syarat J sifar dengan sifar. So yang ini tak ada lah ya. Okey, itu tak ada. Okey, itu jika Gx sama dengan A1X tambah A2X2 sampailah AN XN ya. Dan kita boleh tuliskan dia sebagai A1 tambah A2X tambah sampailah AN XN minus 1 ya. So itu adalah satu polinomial dalam Rx. Jadi kita dah tunjukkan yang Gx itu adalah hasil darab satu unsur dalam Rx didarabkan dengan X ya. Sudah penuhilah syarat yang tadi itu ya. Okey, seterusnya apakah sebenarnya unggulan prinsipal yang dijana oleh A tadi? Jadi jika kita ada R gelanggang kali tukar tertib dengan keunitan, maka kita boleh tunjukkan yang unggulan prinsipal tadi adalah unggulan ya. Dan unggulan itu sebenarnya merupakan persilangan semua unggulan-unggulan R yang mengandungi A ya. Jadi maksud dia kita cari ada banyak unggulan, katakan yang pertama kita nak tunjukkan dia satu unggulan nak tunjukkan dia penuhi 3 syarat. Yang kedua, kalau kita ada satu unggulan, katakan kita ada satu unggulan I ya. Katakan unggulan I, kemudian kita ada satu lagi unggulan J ya. Katakan kita ada satu lagi unggulan K dan sebagainya. Katakan semua unggulan ni mengandungi A. Jadi ini adalah persilangan ketiga-tiga itulah. Jadi apa nak tunjukkan dalam ini adalah yang inilah kat dalam ni. Okay, yang dalam ni ini adalah persilangan semua unggulan bagi R yang mengandungi A. So kat set yang kat tengah-tengah ni lah. Inilah dia persilangan A. Inilah unggulan yang dimaksudkan dengan unggulan yang dijana oleh A. Kat tengah-tengah persilangan ke semua unggulan-unggulan yang mengandungi A. Okey, so yang pertama nak tunjukkan yang unggulan prinsipal adalah unggulan. So yang pertama tunjukkan sifar berada dalam unggulan yang dijana oleh A. So sebab kita boleh tulis yang sifar sama dengan sifar darab A dan sifar berada dalam R. Jadi kesimpulan dia sifar berada dalam unggulan yang dijana oleh A. Yang kedua, andaikan I dan J berada dalam unggulan prinsipal dijana oleh A, adakah I tambah negatif J juga berada dalam unggulan dijana oleh A? Okey, apa maksud I dan J berada dalam unggulan dijana oleh A? I sama dengan R darab A untuk suatu R dalam R dan untuk suatu S dalam dalam A dalam R, J sama dengan SA. Itu maksud dia. Jadi kita nak tunjukkan yang hasil tambah I tambahkan dengan negatif J berada dalam unggulan prinsipal dijana oleh A. Kita kena tunjukkan yang I tambah negatif J didarabkan dengan satu unsur dalam R. Kita boleh tuliskan I tambah negatif J itu sebagai hasil darab unsur R dengan I tambah J. I tambah negatif J. Jadi sebab I sama dengan RA, I sama dengan RA kat situ dan J sama dengan SA, so gantikanlah I tambah negatif J sama dengan RA tambahkan negatif SA dan itu sama dengan R tambah negatif S darab A hukum taburan atau keagihan tu. Jadi dan R tambah negatif S tu berada dalam R jadi maksud dia I tambah negatif J boleh ditulis sebagai hasil darab satu unsur R dengan unsur A. Jadi dia berada dalam unggulan prinsipal dijana oleh A. Dan yang ketiga, tunjukkan syarat yang ketiga, I darab S dengan S darab I juga berada dalam unggulan prinsipal. So kita ambil dululah S dalam R dan I unsur berada dalam unggulan prinsipal. Adakah I jadi apa maksud I berada dalam unggulan prinsipal? I boleh ditulis sebagai hasil darab RA. So sekarang kita nak darabkan dengan S di sebelah kiri dan sebelah kanan. So IS
sama dengan RAS, kemudian dia sama dengan RSA ya, kerana operasi darat kali sukan tertib dan RS berada dalam R, jadi IS itu ditulis sebagai hasil darat unsur R dengan darat A, jadi dia berada dalam unggulan prinsipal dijana oleh A. Begitu juga dengan S darab I pun yang sama juga kerana dia garis tukar tertib sama dengan RS darab A dan dia juga berada dalam unggulan prinsipal dijana oleh A. Okey, so kita dah tunjukkan yang pertama tadi, unggulan prinsipal dijana oleh A merupakan suatu unggulan. Yang kedua, kita nak tunjukkan bahawa unggulan prinsipal itu merupakan persilangan semua unggulan yang mengandungi A. Jadi apa maksud kat sini? Kita andaikan I adalah unggulan yang mengandungi A, apa yang kita nak tunjukkan? Kita nak tunjukkan unggulan prinsipal ini persilangan semua unggulan yang mengandungi A. Jadi maksud dia kalau I unggulan yang mengandungi A, kita nak tunjukkan sekarang ni unggulan prinsipal ini adalah subset kepada apa? Maksud dia yang pertama, kalau A berada dalam I, kita nak tunjukkan unggulan prinsipal ini adalah semua unggulan mengandungi A. Dia maksud dia ini yang kita nak tunjukkan lah. Unggulan prinsipal adalah subset kepada I. Jadi persilangan semua ni adalah unggulan prinsipal. Ini kita nak tunjukkan. Jadi kita tahu kalau A berada dalam, andaikan I unggulan yang mengandungi A, maksud dia A berada dalam I. Dan kemudian sebabkan A berada dalam I, hasil darab R dengan A juga berada dalam I. Ini pada takrif 17.1. Jadi kalau A berada dalam I dan RA berada dalam I, jadi maksud dia kita tunjukkan yang A ini adalah subset kepada I. Sebab A juga adalah unsur dalam unggulan prinsipal dijana oleh A. Okey, seterusnya kita ada satu gelanggang R dan kita ada unggulan I. Dan kita, yang ni saya akan, kejap ya. Okey, yang seterusnya ini adalah untuk kita akan pergi kepada gelanggang hasil bahagi ya. So yang itu kita akan saya akan stop dahulu bahagian ini. So untuk kali ini kita cuma melihat dahulu apa itu unggulan ya. So kita telah lihat tadi apa itu unggulan. So jika kita ada gelanggang garis tukar tertib dengan keunitan, kita takrifkan suatu unggulan itu adalah suatu subgelanggang yang memenuhi 3 syarat iaitu yang seperti subgelanggang 3 syarat, tetapi syarat yang ketiga itu iaitu R darab I dan I darab R darab I dan I darab R itu mesti berada dalam unggulan. Itu unggulan. Kemudian kita lihat dua sifat, hasil tambah dua unggulan adalah unggulan dan hasil darab dua unggulan juga adalah unggulan. Kemudian kita juga telah lihat apa itu unggulan prinsipal yang dijana oleh A. Dan unggulan prinsipal yang dijana oleh A itu merupakan persilangan semua unggulan-unggulan yang mengandungi A. Itu yang telah kita lihat untuk hari ini. So ada apa-apa persoalan dahulu untuk tajuk unggulan ini? Yang tajuk yang bahagian yang seterusnya adalah mengenai hasil bahagi ya. So kalau dalam kumpulan dahulu kita ada subkumpulan normal, kemudian kita boleh bentuk koset dan kita dapat hasil bahagi. So sama juga untuk unggulan ini kita akan bentukkan koset dan bentukkan gelanggang hasil bahagi. So itu kita akan sambung pada minggu hadapan ya. Jadi untuk hari ini kita berhenti dahulu untuk unggulan sahaja. Ya, jadi apa-apa persoalan untuk hari ini?
Setakat ni saya tak ada. Tak ada boleh Okey. Okey, so kalau tak ada apa-apa kita boleh berhenti dulu kat sini dan kita akan sambung minggu depan Okey. Okey, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Okey.